Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat pagi. How was your day, guys? Sebelum kita memulakan, izinkan saya perkenalkan diri dulu. So, Assalamualaikum kepada semua. um, Selamat datang ke Bairos TV, sebuah rancangan yang memaparkan analisa live di kaca skrin anda. Sebelum kita memulakan, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan, tidak kira currency, kripto dan juga stock market. Ingin saya tekankan di sini, saya bukanlah sifu, saya juga bukan mentor. Saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar dan saya juga tidak buat pemasaran untuk tarik orang join saya. So, tujuan saya muncul di media sosial ni adalah untuk memberi kesedaran kepada ramai orang lah. um, saya cuba capai orang secara organik, walaupun keras, walaupun susah, saya cuba juga. So far sebab sekarang banyak kes-kes scam kan. So saya cubalah buat sehabis baik saya, terpulang kepada yang audience nak tengok atau tidak. Sekarang pun tak ada view pun, saya tak kisah pun, saya just buat je. So jika anda tengok video ni, terima kasih sebab support saya. So far page ni saya dah buat lebih kurang sebulan lebih. Saya dah lebih kurang dapat reach 700 lebih orang, Alhamdulillah. Dan saya ada 40 follower. Biasa lah, live pun biasa kosong je. But it's okay. Kita bukan buat live ni untuk orang, kita buat untuk diri kita, untuk improve diri saya sendiri. So, how was your day, guys? So pada anda yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. So hari ni kita nak ulas sikit lah. Sebelum ni saya ada masuk dua setup dekat GU dengan EU. Namun setup tu pergi sikit je, guys. Sikit je. But it's okay, saya dah close dah pun. So hari ni saya nampak something dekat setup ni. So saya nak share kat korang lah. Okay. So far kita nak dengar berita dulu sebelum kita memulakan entry kita pada pagi Khamis ni. Hari Khamis kan? Hari ni Khamis. So sebenarnya hari Khamis banyak setup keluar lah. So far insyaAllah lah dia akan bantu kita. So sebelum kita memulakan, kita nak dengar apakah celoteh Den Dolar dalam masa 5 minit 55 saat. So harap korang enjoy lah apa yang Den Dolar nak cakap ni. Dengar mesti fokus, okay? Sebab bagi saya apa yang dia cakap ni kebanyakannya membantulah trade saya sendirilah. Tak tahulah korang. Okay, so let's go. Jom. Assalamualaikum lagi, selamat pagi, salam sejahtera. Bersama $10 lagi dalam Sembang Intraday. Okay, kita nak sambung lagi bagi ulasan pergerakan pasaran pada minggu ni. Jadi kita nak lihat sikit lah apa yang berlaku dalam pasaran. Kita nak nilai sama ada sentimen pasaran masih lagi berisiko ataupun dah pulih. Jadi kita mulakan dengan perkembangan berkenaan krisis perang antara Rusia dengan Ukraine. Jadi sebelum ni kita nampak agak sedikit reda lah sebab mungkin rundingan kita harapkan positif. Tapi Presiden Vladimir Putin, Presiden Rusia, mengatakan bahawa Ukraine ni nampaknya macam tak serius lah nak capai persetujuan ataupun kesepakatan bersama lah. Jadi berita ni nampaknya agak sedikit meningkatkan risiko lah. Disebabkan sebelum ni mungkin Ukraine, penasihat bagi Presiden Ukraine katakan yang mereka ni yakin lah yang rundingan ataupun perjanjian diplomatik antara dua negara ni boleh dicapai lah dalam masa beberapa minggu. Tapi sekarang ni bila dah Putin bagi kenyataan macam tu, mungkin agak berisiko balik lah. Mungkin rundingan sukar untuk dicapai jangkaan awal lah. Jadi sedikit menambahkan risiko lah.
Di Eropah pula, apa ni, Presiden bagi Bank Pusat Eropah Christine Lagarde mengatakan bahawa ketidaktentuan yang berlaku sebab kecoh perang ni akan mengganggulah pertumbuhan ekonomi di Eropah, di mana kesan perang ni boleh kacau pertumbuhan ekonomi, lepas tu akan tingkatkan lagi inflasi disebabkan kos komoditi dan tenaga yang semakin meningkat. Jadi di Eropah mungkin akan terkesan dan memberi kesan juga kepada mata wang euro. Dan laporan terbaru untuk minggu ni berkenaan kes coronavirus di China kembali melonjak semula, dan mungkin China sedang tengah lancarkan sekatan pergerakan lah di beberapa tempat ekonomi utama dia, disebabkan lonjakan kes yang mungkin akan merisikokan baliklah pertumbuhan ekonomi bagi ekonomi kedua terbesar di dunia ni lah. Jadi itu sedikit sebanyak perkembangan tumpuan dalam pasaran lah. Jadi kita nak tengok sikit antara yang menjadi tumpuan pada acara esok pagi, iaitu laporan mesyuarat FOMC. Federal Reserve mungkin akan dijangkakan menaikkan kadar faedah yang mungkin akan meningkatkan lagi lah pengukuhan bagi mata wang US dollar. Dan pada esok juga kita akan beri tumpuan kepada mesyuarat Bank Pusat England yang akan mempengaruhi mata wang pound. Kedua-dua bank pusat, Fed dan juga BOE, dijangka akan meningkatkan kadar faedah masing-masing. Okey, kita nak tengok sikit pergerakan harga. Kita mulakan dengan carta mata wang euro US dollar. Okey, pergerakan harga masih lagi mendatar sejak awal minggu. Dalam dagangan semalam kita lihat kenaikan harga berlaku, tapi menguji paras rintangan pada $1.1, tapi sukarlah untuk harga tembusi. Dan pada sesi New York kita lihat ada penurunan harga semula lah. Jadi mungkin pergerakan harga akan lebih jelas selepas keputusan mesyuarat FOMC pada awal pagi ni lah. Jadi untuk jangkaan penurunan harga pada carta euro US dollar mungkin akan kembali menuju semula ke support $1.08 untuk menguji paras terendah harga yang diuji pada minggu lepas. Dan jika penurunan lebih rendah boleh melepasi support $1.08 tu, kita jangkakan mungkin paras terendah terbaru akan dicatatkan lagi menuju sekitar paras $1.07. Tapi jika kenaikan harga yang berlaku, kita mungkin melihat harga berjaya melonjak melepasi rintangan $1.1. Kita jangkakan kenaikan harga lebih tinggi mungkin akan menuju semula ke paras rintangan pada $1.112 lebih kurang macam tu, iaitu zon rintangan yang diuji pada minggu lepas. Dan mungkin kita jangkakan kalau harga membuat kenaikan, berlaku perubahan trend bullish lah. Mungkin masa tu US dollar akan lemah semula lah. Jadi kita balik pada carta GBP USD pula. Pound dollar pergerakan harga masih lagi mendatar sehingga ke dagangan semalam lah. Jadi para support harga yang terbaru adalah pada $1.3, dan harga bergerak dalam zon dengan paras rintangan yang $1.31. Jadi kita mungkin akan melihat pergerakan harga akan lebih drastik ataupun lebih agresif lah esok hari pada kami, sebabkan kedua-dua bank pusat bagi mata wang, dua-dua mata wang ni akan diberi tumpuan lah. Dan kedua-dua bank pusat ni mungkin dijangkakan akan menaikkan kadar faedah. Jadi kita nak tengoklah mana yang lebih mendominasi lah, antara pound ataupun dolar, US dollar. Jika kenaikan harga berlaku melepasi paras $1.31, mungkin paras ketinggian pada $1.32 akan dicapai semula untuk harga menguji rintangan pada minggu lepas tu. Sebaliknya jika berlaku penurunan harga turun melepasi support $1.3, kita jangkakan penurunan lebih rendah harga akan berlaku dengan penurunan awalnya akan menuju ke paras sekitar $1.29 dulu. Jadi kena kawal risiko masing-masing lah. Esok mungkin akan lebih bergelora. Jadi itu saja dulu ulasan pergerakan pasaran daripada Dan Dollar. Okay guys, so kita tahu ini adalah berita dah semalam, sebabkan semalam saya tak buat live pun. So hari ni kita dengar berita yang semalam lah. So berita yang hari ni kita belum dapat lagi. So far ini yang paling latest. So apa yang kita boleh faham tentang analisis fundamental dari Dan Dollar, yang hari ni pergerakan possibility akan bergelora. Okay, sebabkan ada mesyuarat FOMC dan juga mesyuarat
dari Great Britain tak silap saya. So kita nak mencari uh, kita nak mencari setup lah untuk this week. Kita dah ada setup 2 sebelum ni, tapi kita dah close awal. So kita dah nak tengok apakah reason dia. So far itu saja. Let's go. Kita start dengan dollar index dulu. Okay. So okay, dekat screen korang sekarang ini adalah dollar index. Okay. Sekejap saya nak tengok mana kawasan. Oh, okay. Kawasan yang sebelum ni itu hari. Oh, dia naik balik, drop balik. Oh, okay. Okay, so far price macam tak berjaya lepas lah kawasan ni. Okay, price macam tak berjaya lepas lah. But kita boleh lihat possibility juga dia akan terus drop. Tapi apa yang saya faham tentang Dan Dollar cakap tadi, possibility yang dolar akan mengukuh, kita tak pasti. So kejap lagi kita akan tunggu lah berita yang paling latest daripada intraday. So ini technical analysis je dulu. So far tak ada apa orang panggil, tak ada ura-ura lagi lah untuk dia strike ke atas. Kita tengok dekat time frame H4 pun masih belum ada apa-apa lagi. Kalau nak buy pun dekat area sini lah lebih selamat, bawah-bawah kan, area sini. Okay, so kalau buy kat sini bahaya sikit lah. Sebab dekat Daily dia adalah kawasan resistant. Dia boleh jadi strike terus, boleh jadi juga dia pull back dekat kawasan sini, boleh jadi juga. So kita tengok lah keputusan dia macam mana. Okay. So kita teruskan dengan EU. So EU kita punya entry untung sikit je. Tengok dekat H1, dah nampak tau, untung kecil je, tak berapa besar sangat. Okay, so semalam saya menjangkakan yang kawasan ini yang dia akan react, tetapi price tak sampai. Saya terus ambil candle body ni, saya terus entry je. So far tak banyak lah dia dapat dalam, kita kira je berapa ni. Oh banyak juga, 75. Okay lah, 75 pips untuk EU. Walaupun dia tak kena dekat shadow yang kita tanda, tapi dia react dekat body. So itu adalah saya punya second plan lah. Kalau apa, kalau dia tak kena dekat shadow, saya akan cari dekat body. Okay, so settle GU. So kita nak tengok apakah possible tak kita nak buy ke. Setakat ni kenaikan baru apa orang panggil new height tak ada lagi, kita tak nampak lagi. Tapi dekat GU macam ada something guys. Jom kita tengok GU. Okay, GU pun saya tutup sikit je kan, tutup sikit je. Ambil dalam berapa pips ni, 50 pips je. Okay lah untuk GU kan. Okay, so
kita nampak macam dia membentuk satu kenaikan yang baru yang kita panggil sebagai a new high ataupun higher high. Okay, so dekat sini kita boleh lihat ada satu corak kenaikan. Okay, so saya menjangkakan yang possibility GU ni akan naik. Possible juga. So kita nak tengok dulu dekat time frame besar. Tapi kita tak boleh pastikan lagi guys, sebab di sini ada satu halangan dipanggil roadblock, iaitu ada bearish engulfing atau dipanggil danger zone. So dekat situ ada satu danger zone yang possibility price tak berjaya nak lepas. Tapi ada satu orang panggil, ada satu berkemungkinan price akan react dekat kawasan sini. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Sebab tengok okay, so kita kena lukis sikit lah. So ini adalah kawasan resistant. Okay, dan kat sini kita ada satu kawasan support atau kita panggil dia sebagai QM. Okay, so dekat sini ada low high, lower low dan higher high. Okay, so far insyaAllah kita tak pasti lagi, tapi ini yang saya nampak lah. So setakat ni, so kalau price tak sentuh danger zone dan dia patah balik ambil price, possible ini adalah kemungkinan. Tapi kalau dia sentuh danger zone ni, kita lukis sikit lah. So ini adalah danger zone. So jika price sentuh danger zone, berkemungkinan setup ni dah tak valid. Okay, so selagi dia tak sentuh, kita boleh anggap dia valid lah. Okay, sikit je lagi nak sentuh tu, tapi dia pun dah react dekat kawasan ni sebenarnya. Nampak dah react dah pun. So kita tak, mungkin ke dia akan patah balik untuk kali kedua, tak pasti lah. So far kita tunggu je berita sekejap lagi. So make sure korang alert dekat berita. Okay, so kita teruskan dengan gold, last one. Okay, gold ni saya melihat dia membentuk satu bullish engulfing di time frame H4. Okay, okay, so kita boleh lihat dekat sini, nampak dia react dekat resistance ni dan terus naik sikit. Adakah dia bersifat sementara atau dia akan terus naik? Okay, so kita nak tengok, saya nak tengok price ni strike dulu dan dia pull back. Saya tunggu kat area sini, sebab sini adalah ada satu rally base rally. Okay, so saya tunggu sesuatu lagi lah. Tapi kita dah nampak ada satu momentum lah dekat H4. Okay, dekat H4 kita dah nampak satu momentum. Okay, situ adalah momentum. Possibility juga itu adalah bullish engulfing yang membuatkan dia naik. Mungkin juga kenaikan ini bersifat sementara saja. Okay, sebab kat sini ada satu kawasan lagi, dia panggil kat sini kita dah break low kan, dia dah break ke bawah. So possibility ni adalah pullback.
sampai sini dan teruskan penurunan. Possible juga. So itu adalah teori. So far saya tunggu lah pada pukul, tunggulah berita baru apa keluar nanti. Baru saya buat keputusan untuk entry. So kalau saya free, insyaAllah petang saya buat lagi. Tengoklah kan. Kalau saya tak free, korang just follow lah, just refer lah apa yang saya explain dekat sini, okay? So kita nak tengok last GJ last. Oh, GJ strike GJ tak ada GJ tak ada apa orang panggil, tak ada benda yang boleh masuk lah guys. GJ ni dia dah naik dah, dia dah naik laju dah. Okay, dia tak ada pullback. Pullback pun kecil-kecil je. Tengok dekat daily ada tak benda-benda yang, oh, dia nak sampai resistance dah, laju dia naik. So GU pun akan strike lah possible juga. Mungkin GU akan strike sampai sini kot. Mungkin juga kan. Apa pun, saya nak tunggu berita yang latest, okay? So far itu saja dari saya. Saya tak ada benda nak cakap dah. So safe trade guys. Assalamualaikum. Bye bye.